Ya, saudara, Sabah sambut baik peruntukan khusus RM5.1 bilion daripada Kerajaan Persekutuan. Dan perinciannya kita bersama Nur Hazimah Radik. Silakan. Terima kasih Azamuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah menyambut baik peruntukan khusus RM5.1 bilion daripada Kerajaan Persekutuan dalam Belanjawan 2021 yang dibentang Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz petang semalam. Peruntukan itu antara lain bagi membina dan menaik taraf infrastruktur air, elektrik dan jalan raya, kemudahan kesihatan dan pendidikan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu berkata, peruntukan itu akan menjadi pemangkin pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk khususnya di kawasan luar bandar. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah turut menyambut baik penyampungan semula pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo yang merupakan pemangkin pembangunan ekonomi negeri secara mapan. Menurut Datuk Dr. Joachim, penyambungan projek pembesaran pelabuhan kontena Sepanggar Bay di bawah SDC pula merupakan berita baik bagi merangsang industri dan perdagangan negeri selain meyakinkan pelabur asing untuk melabur di Sabah. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya pula menyifatkan Belanjawan 2021 sebagai menyeluruh dan memenuhi harapan rakyat. Syahelmi yakin dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif bagi membantu rakyat khususnya golongan rentan secara tidak langsung dapat memulihkan ekonomi negara yang terjejas akibat COVID-19. Saya yakin bahawa pembangunan ekonomi semula yang terjejas disebabkan oleh kelembapan ekonomi disebabkan oleh COVID-19 ini akan dapat kita bangunkan perlahan-lahan mulai tahun hadapan. Dalam pada itu, Syahelmi berkata inisiatif kepada golongan peniaga pula berupaya memacu pertumbuhan ekonomi secara berterusan sekaligus membangunkan semula ekonomi rakyat yang terjejas. Antara inisiatif yang diumum khusus untuk golongan tersebut ialah geran khas prihadi tambahan berjumlah RM1,000. Bantuan diberikan bagi memperkasa pendapatan peniaga yang terjejas. Prihatin dengan kesusahan yang dialami pelajar khususnya golongan B40, warga guru Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Batu Sapi Sandakan tampil menyumbangkan bungkusan bekalan keperluan harian dan wang tunai kepada 120 pelajar yang memerlukan. Pengetuanya Esmadi Ismail berkata program dilaksanakan melalui unit bimbingan kaunseling dan guru-guru kebajikan sekolah berkenaan. Hasil dana disumbangkan pertubuhan bukan kerajaan dan orang perseorangan. Ini kali kedua setelah kita buat. Kali kedua ini adalah melibatkan 120 pelajar. Sebelum ini adalah 80 pelajar terlibat. Dan selepas ini kita jangka kita akan beri lagi sumbangan lebih kurang 200 lagi pelajar. Beliau berkata demikian kepada RTM di Sandakan. Ismadi berharap sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu menampung kehidupan keluarga pelajar sekaligus meringankan beban mereka. Pada masa sama, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program tersebut. Dalam pada itu, Ismadi berkata pihaknya juga sebelum ini melaksanakan program Gerbang Syurga memberikan makanan asas kepada pelajar yang memerlukan khususnya pelajar miskin dan anak yatim. Petugas barisan hadapan COVID-19 bukan sahaja menjurus kepada pegawai kesihatan seperti doktor dan jururawat mahupun pasukan keselamatan, namun turut merangkumi mereka yang menggalas amanah menguruskan jenazah pesakit COVID-19. Dengan jumlah kematian yang bertambah di Sabah, amanah tersebut digalas dengan hati terbuka. Ikuti laporan khas pengalaman mereka yang terlibat menguruskan jenazah COVID-19 di Sabah. Pengurusan jenazah pesakit COVID-19 dijalankan bukan dengan cara biasa. Pengurusan jenazah tersebut menuntut mereka yang terlibat memakai peralatan perlindungan diri PPE yang lengkap. Pengurusan tayamum dan solat jenazah perlu diurus dengan berhati-hati dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi mengurangkan risiko jangkitan.
proses mengkafankan jenazah adalah dilakukan oleh pihak hospital, manakala tayamum, solat dan juga urusan pengkebumian jenazah adalah dilakukan oleh tim JAKIM dan JAHIS yang sentiasa dipantau oleh 4 ataupun 5 orang inspektor kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Keberanian dan kecekalan petugas pengurusan jenazah pesakit COVID ini yang terdiri daripada kaki tangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sabah perlu dihargai. Adalah sedikit kerisauan disebabkan risiko yang agak besar. Namun kita kuatkan hati untuk meneruskan juga tugasan ini demi memberi sumbangan kita kepada masyarakat. Alhamdulillah, keluarga merestui saya melaksanakan tugasan ini, memberikan semangat, sokongan padu. Walaupun tugasan ini agak mencabar, tetapi pada mereka inilah sebahagian daripada tugas kebajikan dan tanggungjawab terhadap sesama insan. Amanah besar ini dijalankan sehinggalah jenazah disemadikan di tanah perkuburan juga dengan mengikut SOP ditetapkan KKM. Ahli keluarga jenazah juga tidak dibenarkan menghampiri tapak perkuburan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ketabahan, kesabaran kepada seluruh ahli keluarga yang ditinggalkan. Yakin dan percayalah, setiap kejadian yang berlaku itu pasti ada hikmahnya, insya-Allah. Saya mengajak kepada keluarga yang ditimpa musibah ini, bangunlah kita terus bersemangat memberi sokongan kepada keluarga-keluarga yang lain yang berada di Sabah ini yang sama seperti kita. Mari kita sama-sama terus menjaga diri dan keluarga, patuhi SOP semasa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kita dan sama-sama kita mendoakan semoga wabak COVID-19 ini berakhir. Ketika ini, seramai 19 petugas JAKIM Sabah terlibat dalam proses pengurusan dan pengebumian jenazah pesakit COVID-19 di hospital-hospital seluruh negeri, antaranya Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Hospital Tawau, Hospital Semporna, Hospital Lahadatu, Hospital Sandakan dan Hospital Keningau. Kerjasama antara JAKIM, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHIS serta pasukan perubatan membolehkan pengurusan jenazah pesakit COVID-19 berjalan lancar dan dipermudah. Laporan Sri Dalovia Chong untuk RTM. Dengan itu, sekian berita dari Sabah petang ini. Budayakan kebiasaan baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali kepada Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hazimah langsung dari Sabah. Baik, kita ikuti pula reaksi